Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzi hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Sadaqallahu alaihi azim. Surah Az-Zumar ayat 18 yang bermaksud yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Mungkin sebelum ini kita mendengar ayat yang dikupas berkenaan dengan ciri-ciri golongan ulul albab. Namun pada hari ini saya ingin mengambil ayat ini atas semangat demokrasi, di mana Allah telah menyatakan pada awalnya golongan yang mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih yang sebaik-baiknya. Bermakna di dalam Al-Quran juga turut menceritakan bagaimana harus golongan ulul albab ini meraihkan apa jua berita, juga penerangan yang sampai kepada mereka, kemudian mereka boleh memilih yang terbaik. Saya juga ingin memetik kata-kata seorang pensyarah sains politik berbangsa Yahudi daripada American University Washington, Amos Perlmutter, menegaskan pembabitan gerakan Islam dalam proses demokrasi adalah satu ancaman kepada kepentingan Barat, kerana gerakan Islam itu bersifat autokrasi, anti-sekular dan anti-demokratik. Justru persoalan yang saya lontarkan pada peringkat awal ini, apakah benar pandangan Barat serta sekutunya bahawa Islam dan gerakan Islam tidak sesuai dengan proses demokrasi? Bagi membincangkan persoalan ini, Amirah mengupas pada hari ini membawakan dua orang ahli panel yang cukup berautoriti. Mana di sebelah kanan saya yang berhormat Dr. Siti Mahriah Mahmud, merupakan timbalan Ketua Yang Muslimat PAS Malaysia merangkap ahli Parlimen Kuarta Raja, yang saya maklumkan telah dua penggal mengekalkan rekod kemenangan majoriti terbesar di kalangan ahli Parlimen PAS, ya Doktor. Tahniah, selamat datang. Dan di sebelah kiri saya pula ahli panel yang kedua yang juga tidak kurang hebat, Ustaz Ramadan Fitri bin Ilyas, Ketua Jabatan Syariah Maybank Islami. Selamat datang Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Amirah Mengupas pada hari ini. Pada hari ini Amirah Mengupas akan merungkai persoalan atas terma demokrasi, yang mana yang pertama definisi demokrasi itu sendiri, yang kedua sejarah dan susu galur idea demokrasi, seterusnya sudut pandang Islam terhadap demokrasi. Dan Amirah Mengupas pada hari ini bersiaran secara langsung, di mana anda boleh layari kami di YouTube channel Amirah PAS, dan akan diudarakan juga di Hijau FM. Dan anda boleh terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan kami di Facebook Amirah, www.facebook.com/Amirah Malaysia, juga di Twitter Amirah Malaysia. Dan untuk minit yang pertama ini, saya mulakan dengan kupasan berkenaan terma demokrasi itu sendiri. Kita boleh mulakan mungkin dengan ahli panel kita yang kita bawa dari Jabatan Syariah Maybank Islami, untuk mengupas, untuk memberi definisi demokrasi dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks negara Malaysia itu sendiri. Seterusnya saya mempersilakan Ustaz Ramadan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati saudari pengurusi majlis atau moderator hari ini, saudari yang saya hormati, yang saya kasihi WB Dr. Siti Mariam, timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, merangkap ahli Parlimen Kota Raja, yang saya hormati, yang saya kasihi hadirin hadirat sidang Dewan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih, yang keduanya saya mengucapkan tahniah kepada Amirah kerana menganjurkan wacana yang sebaik ini. Dan sebelum daripada saya memberikan sedikit pandangan berkaitan dengan demokrasi ini,
Saya masih teringat lagi satu ucapan yang disampaikan ketika saya berada di kampus bersama dengan rakan-rakan di kampus oleh Timbalan Naib Chancellor HCP pada ketika itu di Universiti Melayu. Beliau mengatakan pada pandangan beliau, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam gerakan mahasiswa Islam ataupun gerakan mahasiswa secara umumnya, pada beliau mempunyai political awareness yang tinggi. Tetapi apa yang kurang menurut beliau adalah political literacy. Kita mempunyai kesedaran yang tinggi, tetapi kita tidak cukup celik berkaitan dengan prinsip-prinsip ataupun kerangka-kerangka asas apa yang disebutkan sebagai demokrasi itu sendiri. Dan saya menerima perkara tersebut sebagai perkara yang membina. Beliau kata kamu semua ni ada political awareness yang tinggi, tetapi apa yang kurang adalah political literacy, kecelikan ataupun pengetahuan yang mendalam tentang demokrasi. Dan saya rasa ini adalah satu pengisian ataupun program yang sangat baik, bukan sekadar atas nama political awareness, tetapi pada masa yang sama bagaimana kita nak meningkatkan kepedulian ataupun pengetahuan, kefahaman kita tentang politik dan juga demokrasi secara umum. Kalau kita lihat daripada sudut demokrasi ini, sudah tentulah istilah demokrasi ini bukanlah suatu istilah yang being coined by Muslim scholars, dan prinsip demokrasi ini menekankan tentang soal people sovereignty, tentang soal kedaulatan rakyat. Itu perkara yang penting. Sebab itu kalau kita melihat antara ungkapan yang sangat popular kalau kita nak kaitkan dengan demokrasi moden pada hari ini adalah apa yang disebutkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln, di mana beliau menyebutkan the government of the people, by the people, for the people. Maknanya government daripada rakyat, kerajaan daripada rakyat, kerajaan daripada kalangan rakyat, daripada rakyat kepada rakyat. Sehingga ada orang yang secara sarkastik dia kata bukan the government of the people, OFF, tolak rakyat, by the people, BUY, beli rakyat, and instead of for the people, force the people, paksa rakyat ataupun tekan rakyat. So itu bukan prinsip demokrasi, bahkan itu lebih hampir kepada autokrasi ataupun dictatorship yang berlaku bukan hanya di dalam negara-negara kelas ketiga, bahkan berlaku juga di sebahagian besar daripada negara-negara Islam, khususnya di Asia Barat. Jadi barangkali itu sedikit sebanyak demokrasi secara umum. Barangkali mungkin saya boleh kupas dengan lebih lanjut dalam pusingan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Rahman Fitri, Dr. Siti Maria. Untuk terma demokrasi ini, mungkin Dr. boleh bersetuju dengan saya, yang mana terma ini agak berat dan asing di telinga-telinga kaum wanita, terutamanya golongan wanita muda. Bagaimana Dr. melihat terma demokrasi ini dari sudut praktis dalam parti itu sendiri dan secara prinsip dan sistemnya ia dilaksanakan? Terima kasih Puan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Ramadan Fitri dan juga pendengar-pendengar kita pada petang ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mira. Sebenarnya agak pendek persediaannya terapi, tapi oleh kerana lama tak buat mental exercise, intellectual discourse dan sebagainya, dan saya dah sampai ke peringkat di mana nak mempraktikkan apa yang kita kita yakini, yang kita percayai, perjuangkan, Jadi yang teori itu, yang retorik itu sekarang ni dah tinggal belakang. Walau bagaimanapun it's good to revisit apa yang disebut tadi. Termanya telah dikupas oleh Ustaz Ramadan Fitri tadi. Dan cuma saya nak balik, saya pun ingat perkara antara perkara yang awal yang saya faham tentang demokrasi, apa yang disebut oleh saudara
Ustaz tadi lah, government for the of the people, for the people, by the people tu, ya, untuk rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat, ya, dan sebagainya, ya. Dan ini adalah yang kita terima daripada Barat, ya, yang kita terima daripada Barat. Dan terma demokrasi itu juga seolah-olahnya bila sekarang kita tadi pertentangan tentang kefahaman demokrasi itu sendiri adalah kerana ada kita dakwaan mengatakan bahawa negara Islam tidak, ataupun orang Islam ni, demokrasi ini tidak kompatibel dengan Islam, kerana definisi demokrasi itu diambil daripada Barat, ya. Bila diambil daripada Barat, cuba dipadankan dalam masyarakat kita, maka tentulah ada gap dia, ya. Kalau ikut ciri-ciri demokrasi yang mereka aspire ni, ada banyak, ya, yang antaranya ialah kebebasan peribadi, lepas tu civil liberties, rule of the law, lepas tu tadi yang disebut yang paling penting yang saya canangkan adalah sovereignty rakyat ataupun kedaulatan rakyat itu berlawan dengan apa yang kita percayai dalam Islam, sovereignty of God. Jadi kedaulatan itu adalah dikembalikan kepada Allah SWT. Itulah pertentangan yang paling besar yang mereka melihat tidak kompatibel dengan demokrasi yang difahami dan yang dipraktikkan oleh Barat, ya. Jadi sebab saya nak bawa ke bawah, maknanya sekarang bila kita lihat tadi Puan Pengerusi bertanya tentang demokrasi pada wanita, ya. Saya kira kalau demokrasi pada wanita Barat, dia nak kebebasan bersuara, kebebasan segala seperti equality, artinya persamaan dengan kaum lelaki, ya. Dan tapi bila kita letak dalam konteks Islam itu sendiri, adakah ia bertentangan? Persoalan adakah ia bertentangan? Kalau kita lihat dari kacamata Barat, kita rasa macam kita tidak mempraktikkan demokrasi, ya. Tetapi daripada kefahaman kita tahu bahawa terutamanya wanita Islam, kesaksamaan yang Allah SWT berikan di segi hak, ya, dari kacamata agama itu sendiri sudah lengkap 1400 tahun yang dulu. Cuma perjalanan masyarakat Islam itu sendiri kadang-kadang tidak menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh agama. Jadi bila dia dilihat seolah-olah inilah Islam, ya, bila masyarakat Islam tidak menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh Islam, maka mereka melihat inilah Islam. Jadi maknanya kalau dilihat misalnya di Saudi, wanita tak boleh memandu, maka di situlah di satu jiwa demokrasi tidak wujud pada mereka. Dan kalau kita lihat masyarakat kita dulu pun sebelum ini, wanita hanya dikatakan sebagai suri rumah, ya. Jadi demokrasi sekali lagi tidak wujud. Tetapi kita pula melihat bahawa kalau kita nak ukur demokrasi ini, jangan kita ukur dengan masyarakat lain, orang kata yang tidak sama level dengan kita. Kita mesti tengok kita 20 tahun dahulu, 50 tahun dahulu, 10 tahun dahulu dan sekarang. Jadi dalam konteks wanita, saya lebih selesa kalau saya nak sebut di Malaysia, dan dalam Jumaat kita sendirilah saya bercakap, sebab saya dalam pimpinan dan Muslimat. Sebenarnya demokrasi itu sudah ada. Kita sudah mempunyai flexibility ataupun sudah ada ruang untuk wanita bergiat dalam politik, hatta di dalam alam pekerjaan. Cuma tahap wanita pada satu ketika itu tidak sampai kepada tahap yang dia mempunyai keupayaan tersebut. Kerana di segi pendidikannya, ya, di segi pendedahannya, ya, wanita tidak sampai ke tahap untuk dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lelaki, ya, pada satu masa dan ketika. Tapi pada waktu kini kita lihat di segi pendidikan di Malaysia, alhamdulillah, ruang pendidikan pada wanita terbuka luas, ya. Dan di dalam perjuangan harakat Islam di dalam Patipar sendiri, ya, kalau banding dengan 20 tahun dahulu, ya, bukan kata ada sekatan, tetapi oleh kerana pada ketika itu jumlah wanita yang bergiat dalam bidang politik dan juga kefahaman wanita tentang politik itu sendiri tidak mendalam, ya. Tadi masalah sedar politik tapi tidak literate, tidak celik politik, ya.
Jadi bagi saya, kalau kita lihat dalam konteks wanita sekarang, ruang itu sudah ada. Cuma sekarang ini sama ada wanita nak mengambil atau tidak peluang itu atau ruang itu. Dan bila ambilnya itu untuk apa tujuan? Itu kena jelas. Sebab kalau kita mendukung perjuangan selalu demokrasi ini dikaitkan dengan politik lah. Ya, walaupun kita tahu ruang demokrasi itu ada di keseluruhan kehidupan kita ini, daripada hidup dalam keluarga, ya, dan juga hidup dalam masyarakat, dan juga dalam berpolitik, ya. Jadi ruang bersuara, ruang untuk mendengarkan idea, ruang itu sudah ada. Cuma jangan kita salahkan di segi agama banding dengan budaya. Ada bezanya, ya. Budaya dan agama itu beza. Agama telah memberi ruang itu. Kita semua dengar tentang cerita, biasa mendengar tentang cerita bagaimana seorang muslimah menegur Sayyidina Umar, ya, yang zaman Sayyidina Umar yang cuba meletakkan mas kahwinnya. Tapi sekarang ni saya belum dengar lagi seorang pemimpin wanita pun yang boleh menegur jabatan agama Islam atau MAIS atau MAIS yang meletakkan mas kahwin wanita di setiap negeri. Minimal, sekarang bila kita sebut dia kata itu minimal, lebih banyak lagi. Tapi pada masa satu masa dulu, jurunikah enggan menerima mas kahwin yang lebih daripada yang ditetapkan. Itu kira mukadimahnya saya, ya, apa promosi, insyaAllah. Terima kasih Doktor. Saya teringat, ya, kata-kata seorang sahabat daripada aktivis dan NGO dulu mengatakan pandangan beliau berkenaan demokrasi is not about equality but we respect diversity. Okey, Doktor, saya diminta untuk mulakan pusingan yang kedua ini dengan satu soalan yang agak cynical kepada Parti Islam Malaysia PAS itu sendiri, yang mana baru-baru ini PAS telah menarik balik, ya, cadangan untuk pembentangan bil hudud di Parlimen, ya. Jadi adakah disebabkan atas ketidakyakinan Parti PAS itu sendiri terhadap sistem demokrasi yang ada pada dalam negara ini, ataupun bagaimana Doktor sendiri melihat syariah itu, ya, bagaimana sistem syariah itu boleh kita laksanakan dalam konsep demokrasi di Malaysia? Okey, soalan yang panas sekarang. Saya nak betulkan sedikit di sini. Kita tidak menarik balik pembentangan, makna dia bukan menarik balik mutlak, tidak. Apa yang berlaku sekarang ini adalah kita nak membenarkan, memberi ruang pada jawatan kuasa bersama untuk mengkaji, ya, apakah pendekatan yang terbaik untuk kita bentangkan dalam Parlimen untuk membenarkan syariah, ya, undang-undang syariah itu dilaksanakan di peringkat negeri. Ya, kita kena faham sistem demokrasi di negara kita, ya, ini berlandaskan majority, ya, simple majority, ya, dan ada kalanya di tempat di perlembagaan, kalau nak buat perlembagaan dia perlu 2/3 majority. Jadi makna dia untuk kita melaksanakan kanun jenayah syariah di peringkat negeri perlu ada pindaan-pindaan undang-undang perlu kita buat di Parlimen. Sekiranya pindaan undang-undang ini tidak dilulus di Parlimen, sampai bila pun tak boleh. Jadi untuk meluluskan kita perlu sokongan daripada ahli-ahli Parlimen. Jadi kedudukannya sekarang ni saya lihat, ya, bahawa pengetahuan tentang kanun jenayah syariah itu sendiri sangat superficial, ya, sangat orang kata terlampau cetek. Bukan sahaja di kalangan orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri pun cetek. Kita pun sendiri masih banyak tidak mengetahui tentang pendetailan. Orang kita boleh bertanya, kenapa bila sampai kepada undang-undang Islam orang nak detail? Sebab orang banyak menegur, banyak komen tentang kanun jenayah syariah dua yang dikemukakan di Kelantan dan juga dulu di Terengganu, kerana mereka melihat bahawa terlalu ringkas, tidak ada detail. Maka keluarlah soalan-soalan yang bersabit dengannya, kerana mereka kata tidak menjawab di dalamnya. Kalau kita tengok undang-undang akta pun begitu juga, ada akta-akta yang tidak detail. Tapi sekarang ni proses pengupayaan ataupun penambahbaikan enactment itu sedang berlaku, kerana ia dibuat dalam tahun 1963.
ya, pada masa dan ketika itu, ya. Jadi penarikan balik itu dia ada dua, ya, ada dua cara untuk kita nak merealisasikan. Pertama adalah dengan membawa private bill ataupun bil persendirian ahli parlimen. Bil ini makna dia kita kena bawa apa yang kita nak ubah, tindakan-tindakan yang perlu, dan dikemukakan kepada parlimen, speaker, dan dia akan letak private bill. Pengalaman saya dalam 5 tahun yang lepas dan setahun yang nak habis 6 tahun ini, private bill satu pun dalam 5 tahun ini tak pernah dapat dikemukakan dalam parlimen. Kenapa? Kerana kesuntukan masa dan hatta nak mengatakan government business pun, government business yang diagendakan pun tidak dapat diselesaikan dalam setiap kali majlis mesyuarat berlangsung. Jadi apakah lagi private bill? Jadi kalau kita meletakkan private bill, dia akan jadi macam letak kat situ, terpulang kepada parlimen, sempat tak sempat, dia mungkin bertahun-tahun, ya, dan dia akan menjadi debat seterusnya, dan debat ini tidak akan selesai kerana orang membincangkan sesuatu perkara yang belum dibincangkan lagi di parlimen, ya. Jadi itu satu. Kedua adalah dengan cara ini private bill pun tak silap saya 76A kan, number dia tu, number bill tu adalah untuk membenarkan kalau kita nak ubah bil ini dalam perlembagaan kita adalah untuk membenarkan kerajaan negeri membuat undang-undang yang sebelum ini di dalam bidang kuasa pusat. Ya, kalau kita ingat hudud setengah-setengah jenayah hudud adalah di bawah kanun jenayah penal code, ya. Penal code ada dia dulu negeri tak boleh buat, sekarang ni nak kena ubah dan membenarkan negeri untuk dibuat. Satu. Kedua adalah kita panggil Akta 355. Ini adalah daripada Akta Syariah, ya. 355 ini adalah untuk membenarkan negeri untuk meningkatkan ataupun menambah lagi jenis-jenis hukuman yang boleh dibuat di negeri. Sekarang ni kadang-kadang kita panggil aktanya Akta 356. 356 tu dia sebenarnya 355, kalau kita panggil 356 sebab 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan. Itulah maksimumnya Mahkamah Syariah negeri-negeri boleh buat, boleh hukum. Maknanya dia tak sampai kepada had yang dikehendaki oleh Islam, ya. Jadi bila kita delay ataupun tarik balik, itu bukan belum letak lagi macam mana nak tarik balik, ya. Cuma bincang ikut surat khabar baru duduk bunyi kata kita nak bentang. Ya, kita nak bentang, tetapi selepas berbincang dengan pihak kerajaan, ya, maka mereka perlu untuk melihat di mana yang lebih baik. Kalau mereka serius untuk kita buat perubahan itu, apa yang kita nak buat. Dan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya kalau nak berjaya, bil ini perlu dibawa oleh kerajaan. Kalau kita private bill bawa dari pembangkang, dia tidak mungkin dibaca di dalam parlimen, ya. Kalau lebih baik dibawa oleh kerajaan. Kalau dia dibawa oleh kerajaan, maka komponen parti dalam BN kena menyokong. Tetapi kalau dibawa oleh private bill kita, mana setiap orang dia bebas menyokong atau tak menyokong. Jadi tak akan tercapai, tak akan terlaksana. Maknanya kita lebih, dia kata macam tim kosong. Pergi ke parlimen tidak akan dapat, benda itu tak boleh diluluskan. Jadi saya melihat pelaksanaan syariah sebenarnya perkara ini patut dilakukan sudah lama oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kalau nak anggap parti saja buat, parti tak mampu nak buat, iaitu menjelaskan tentang apa itu hukum, ya, dan untuk diseminarkan, untuk dibincangkan dan sebagainya. Untuk perkara ini lumat, ya. Maka ia kalau oleh kerana kita berlandaskan kepada demokrasi, makna dia kepada undian di parlimen, maka ia bergantung kepada siapakah yang kita hantar ke parlimen, ya. Dia nak sokong ke dia tak sokong. Itu sebab kita lihat parti-parti politik yang tidak menyokong, dia awal kata dia tak menyokong, ya, supaya pengundi-pengundi dia tahu dia tak menyokong, ya. Oleh itu, bagi saya, untuk kita merealisasikan pelaksanaan syariah ini, dia bukan dalam masa 2-3 tahun. Walaupun kita telah orang kata telah bawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan,
1993, tetapi jelas bahawa masyarakat belum faham, ya, belum nampak macam mana lagi. Dia sangkakan bahawa bila hukum hudud ini tangkap saja terus hukum. Dia terlupa yang kita ada proses-proses tertentu yang sama dengan proses yang dijalani di dalam sistem kehakiman yang lain. Terima kasih Doktor. Jadi saya menarik balik soalan saya tadi dengan membetulkan istilah tarik balik kepada mungkin ditangguhkan Doktor pembentangannya, dan atas dua sebab yang saya kirakan. Yang pertama disebut tadi kefahaman rakyat itu sendiri berkenaan dengan undang-undang syariah. Yang pertama itu iaitu supaya jawatankuasa. Okey, supaya jawatankuasa mengkaji ya, dengan lebih luas lagi bagaimana pelaksanaan yang terbaik dan kefahaman rakyat itu sendiri. Baik, Ustaz, kita boleh alih kepada pandangan masyarakat terdapat segolongan yang saya katakan menganggap sistem demokrasi ini sebagai sistem taghut, ya, istilahnya. Jadi kita undur ke belakang, lihat sejarah. Adakah benar demokrasi itu nilainya sekular kerana ia dikatakan lahir dalam konteks negara yang sekular, atau adakah telah wujud terlebih dahulu nilai-nilai demokrasi yang berasaskan agama, baik agama Islam itu sendiri maupun agama-agama yang lain yang terdapat di dalam dunia ini? Jadi bagaimana Ustaz melihat hal tersebut? Terima kasih kepada Puan Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memetik apa yang disebutkan oleh salah seorang daripada ilmuwan besar Islam semasa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan bahawa bagaimana golongan Islamis pada hari ini terbahagi pada 3 golongan. Daripada sudut sikap mereka terhadap apa yang datang ataupun apa yang dihasilkan daripada barat. Golongan yang pertama adalah golongan yang akan menerima apa sahaja yang datang daripada barat sebagai satu perkara yang maju, sebagai satu perkara yang baik, sebagai suatu perkara yang perlu kita laksanakan kalau kita nak maju macam orang barat. Ini satu mazhab di kalangan kumpulan-kumpulan Islam ataupun golongan-golongan Islam. Golongan yang kedua pula akan menolak apa sahaja yang datang daripada barat, ya, nama sahaja ini adalah produk daripada barat, pemikiran daripada barat, sistem daripada barat, taghut belaka. Ya. Kita ada dua golongan yang ekstrim, satu ekstrim ke sisi kanan, satu ekstrim ke sisi kiri. Satu golongan terima sepenuh hati apa sahaja yang datang daripada barat, semuanya baik, itulah acuan untuk maju dan sebagainya. Golongan yang kedua tolak apa sahaja yang datang daripada barat, inilah taghut, inilah pemikiran kafir. Siapa yang terima pemikiran ini, dia redha dengan kekufuran. Ini istilah-istilah yang dimainkan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang bersifat selektif, menerima apa yang baik daripada barat, tetapi pada masa yang sama bijak dalam menyaring perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang tidak selari dengan nilai-nilai Islam, dan berusaha untuk menambah baik supaya ia selari dan cocok dengan semangat ataupun apa yang diajarkan oleh Islam. Saya rasa apabila kita membandingkan konteks perspektif golongan Islam terhadap demokrasi sebagai satu sistem yang diamalkan pada hari ini, juga kita boleh melihat ada kumpulan Islam yang mengatakan bahawa demokrasi dan syura is 100% like to like. Maknanya hampir sama ataupun secucuk. Itulah syura, itulah demokrasi. Ada pula golongan yang kata demokrasi ini taghut, demokrasi ini adalah kufur. Barang siapa yang menerima demokrasi, maka dia redha dengan kekufuran. Ada juga kumpulan Islam yang mengatakan sedemikian. Dan ada pula kumpulan Islam yang melihat secara lebih dekat dan mendalam apakah sifat-sifat demokrasi, di manakah titik-titik pemisah, dan bagaimanakah kita nak mengambil manfaat daripada sistem demokrasi, khususnya daripada elemen ataupun sifat-sifat yang baik, positif serta progresif yang ada dalam sistem demokrasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Pengurusi tadi, dan saya juga sebut dalam pusingan pertama tadi secara ringkas, demokrasi sememangnya acuan. Demokrasi yang ada pada hari ini acuannya bukan daripada acuan Islam.
Ya, kita terima ataupun tidak, kita suka ataupun tidak, itulah fakta. Ya, demokrasi yang ada pada hari ini acuannya bukan dibentuk oleh orang Islam. Ya, dan kita melihat bahawa antara intipati asas ya dalam demokrasi pada hari ini adalah apa yang disebutkan sebentar tadi sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan yang besar dalam sistem. Sebab itu mereka bercakap tentang soal human right, mereka bercakap tentang soal civil liberty, mereka cakap tentang soal hak, mereka bercakap tentang soal ya apa yang disebutkan sebagai ya perkara yang di bawah kuasa rakyat. Ya, sebab itu juga mereka bercakap tentang soal ya sesuatu perkara itu memerlukan kepada majoriti. Apa sahaja perkara yang diperolehi ataupun diluluskan secara majoriti, maka ia akan terpakai. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak melihat bahawa ini adalah barangkali salah satu daripada ya perbezaan pokok di antara semangat demokrasi dan juga syura. Baik, kita tinggalkan demokrasi di satu tempat. Kita lihat pula daripada aspek yang kedua, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat arahan ataupun anjuran untuk kita melaksanakan syura ataupun mesyuarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Diperintahkan ke atas kamu untuk melakukan mesyuarah sesama kamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, wasyawirhum fil amr. Bersyuralah kamu di dalam satu-satu perkara. Dan apabila kita melihat kepada bagaimana Islam menyebutkan tentang syura, Islam di dalam Al-Quran Al-Karim hatta di dalam sunnah Nabi SAW, yang ditekankan adalah tentang soal prinsip syura. Yang ditekankan adalah dasar berkaitan dengan kepentingan syura. Perlunya syura itu dilaksanakan. Ya, tetapi daripada sudut bagaimana pengoperasian syura itu, bagaimana kamu realisasikan syura dalam konteks kehidupan kamu, Quran tak sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Kalau sifatnya begini, inilah syura. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kalau buat kamu begini, inilah syura. Selain daripada ini bukan syura. Ini kita kena faham. Ya, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, hatta kita melihat kepada amalan para sahabat selepas daripada kewafatan Nabi SAW, mereka menghidupkan syura. Tetapi pengalaman ataupun operasi bagaimana melaksanakan syura itu berbeza. Kita lihat bagaimana selepas daripada kewafatan Nabi SAW, sebagai contohnya kita mengambil kaedah bagaimana perlantikan Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin dilakukan. Kita lihat bagaimana cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih sebagai khalifah yang pertama selepas daripada kewafatan Nabi SAW, berbeza dengan bagaimana kaedah perlantikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai pengganti kepada khalifah yang pertama. Kita melihat hatta daripada sudut pengalaman operasi itu juga berbeza. Walaupun semua ini adalah dalam lingkungan prinsip ataupun dasar syura yang sememangnya arahan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas itu. Bukan setakat itu, Islam bukan hanya menggalakkan kepada syura, bahkan Islam juga menentang bentuk autokrasi ataupun dictatorship. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, baginda SAW menyebutkan bahawa jihad yang paling utama adalah kamu berkata benar di hadapan pemerintah ataupun pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim adalah pemerintah yang keluar daripada framework yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila kita melihat at one hand demokrasi dengan sifatnya, pada masa yang sama kita melihat on the other end bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada kita untuk melaksanakan syura. Prinsip dan dasarnya sangat terang ditekankan dan dipertegaskan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, tetapi daripada sudut model operasinya sememangnya berbeza.
Hatta perbezaan ini kita lihat berlaku dalam generasi keemasan. As-sabiqun al-awwalun, generasi awal Islam, Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin, juga kita melihat bagaimana mereka mengoperasikan prinsip ataupun dasar syura. Berbeza di antara satu zaman ke satu zaman. Maka para ulama pada hari ini melihat apakah demokrasi ini diterima ataupun tidak daripada sudut Islam, maka mereka membuat perbandingan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara beberapa perkara yang membezakan di antara prinsip demokrasi dan prinsip syura yang dipertegaskan oleh Islam adalah salah satunya, sebagaimana disebutkan oleh YB Dr. Siti Mariam sebentar tadi, adalah perbezaan di antara apa yang disebutkan sebagai people's sovereignty and the God sovereignty. Kedaulatan itu milik manusia, dan kedaulatan iaitu dalam hal untuk menentukan undang-undang tertinggi itu adalah milik Allah. Di dalam demokrasi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini golongan yang melobi untuk mendapat hak perkahwinan sejenis juga dibenarkan sekiranya mendapat undi 2/3 di dalam parlimen. Ya, tetapi kalau kita mengambil semangat syura dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala dah tentukan, perkara ini tidak dibolehkan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara, maka sudah tidak ada lagi ruang untuk kita membeza ataupun membolak-balikkan peraturan tersebut. Ini antara kunci utama perbezaan di antara syura dan juga demokrasi. Sebab itu kalau kita lihat yang secara akademik, kita lihat antara pemikir Islam, Syed Abdul A'la Al-Maududi sebagai contoh, beliau point satu istilah beliau, apa yang beliau sebutkan sebagai the theodemokrasi. Ya, theodemokrasi bermakna walaupun kita melaksanakan demokrasi, ada perkara-perkara yang kita tahu ini sempadan yang kita tak boleh masuk. This is the red zone. Apa maksud red zone tersebut? Adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan soal halal dan haramnya. Ya, dalam soal yang telah Allah Subhanahu wa taala muktamadkan hukumannya secara qat'i di dalam Al-Quranul Karim, ahli-ahli parlimen sekadar endorse untuk pelaksanaan. Dah tak ada ruang lagi, dah nak pindah. Ya, ini adalah daripada sudut semangat syura. Jadi kalau kita lihat daripada sudut perbezaan di kalangan, ya, ataupun perbezaan di antara semangat syura dan juga demokrasi, ya, banyak perkara yang kita boleh sebutkan dalam istilah yang disebutkan oleh doktor sebentar tadi. Saya suka istilah tersebut. Kita lihat banyak perkara-perkara yang compatible, ya, walaupun bukanlah exactly apple to apple, ya, apple hijau dengan apple hijau, ya. Walaupun kita tak menyebutkan bahawa syura dan juga demokrasi pada hari ini adalah like to like, tetapi kita dengan tegas mengatakan bahawa kerana Islam mempertegaskan tentang soal syura, Islam menolak bentuk, ya, autokrasi dan juga dictatorship, maka dalam banyak-banyak sistem yang ada pada hari ini, demokrasi adalah sistem yang dalam kebanyakan ataupun intipati utamanya kompatibel dengan semangat syura, kecuali dalam beberapa perkara. Itu pun, ya, walaupun kita mengatakan bahawa, ya, di dalam syura, di dalam demokrasi pada hari ini mereka sangat menekankan emphasis on people's sovereignty, tetapi pada masa yang sama demokrasi tidak menghalang kita untuk advocate, untuk kita menyampaikan, untuk kita membentangkan, untuk kita membangkitkan persoalan-persoalan yang kita yakini betul pada hemat kita. Sebab itu tuan-tuan, di sebalik tentangan, ya, sebahagian daripada kumpulan dalam masyarakat kita pada hari ini terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan secara khususnya untuk melaksanakan enakmen jenayah syariah, khususnya dalam bab hudud di negeri Kelantan, satu perkara yang mereka tidak boleh nafikan, ini adalah suatu hak yang dijamin oleh demokrasi kepada kerajaan negeri Kelantan untuk membentangkan apa yang mereka yakini sebagai betul. Sebagaimana kita, walaupun kita tak setuju, tetapi kita menerima bahawa ini adalah hak yang dijamin di dalam sistem demokrasi kepada golongan yang minta kepada equality dalam semua perkara.
mereka juga mesti akur bahawa sekiranya majoriti rakyat dalam konteks sekarang, dalam konteks Kelantan, bersedia untuk menerima hudud, adalah suatu perkara yang sangat tidak demokratik sekiranya mereka mengalah pelaksanaan undang-undang tersebut. Kerana pada masa ketika mereka mengatakan bahawa mereka bercakap tentang soal people sovereignty, apakah mereka tidak mengiktiraf sovereignty yang dimiliki oleh rakyat Kelantan sebagai contoh? Maka ini adalah sudut yang indah berkaitan demokrasi. Sesiapa sahaja boleh mengungguli agendanya dalam konteks yang demokratik. Ya, sebagaimana golongan hak asasi manusia, sebagaimana golongan yang meminta ataupun demand, ya, berkaitan dengan hak itu dan ini, boleh menggunakan ruang demokrasi untuk mengungguli dan menjuarai agenda mereka. Begitu juga kita kumpulan Islam boleh menggunakan demokrasi untuk mengungguli cita-cita dan juga idea perjuangan. Maka sebab itulah, ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat bagaimana gerakan Islam khususnya selepas era tumbangnya, ya, khilafah Islamiah Uthmaniyah yang terakhir 1924, ya, melihat kepada realiti yang berlaku, melihat kepada option yang ada, maka gerakan-gerakan Islam memilih untuk menggunakan pentas demokrasi sebagai salah satu daripada saluran untuk mereka melakukan apa yang disebutkan sebagai peaceful confrontation. Ya, bagaimana kita nak terlibat secara yang harmonis, kita terlibat secara damai, engage dengan masyarakat yang banyak di dalam menjuarai proposal ataupun agenda yang kita perjuangkan. Sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh seorang pemikir Islam, pakar maqasid syariah, Syekh Ahmad Raisuni daripada Maghribi. Beliau menyebutkan bahawa kalau hari ini ada di kalangan kita mengatakan bahawa demokrasi tidak Islamik, kerana di dalam demokrasi kuasa penentu adalah kuasa majoriti, maka soalan Syekh Ahmad Raisuni, apakah option yang ada kepada ketidaksetujuan kita bahawa majoriti itu tidak mewakili kebenaran? Adakah kita mengatakan bahawa pada ketika kita mengatakan bahawa, beliau mengatakan dalam statement dia, al-aghlabiyah laysat ma'sumah, majoriti itu tidak semestinya maksum. Persoalan yang beliau kemukakan, adakah kita nak mengatakan bahawa yang minoriti itu semestinya maksum? Maka ini adalah persoalan yang perlu kita fikirkan. Syekh Ahmad Raisuni beliau menyebut, kalau kita mengatakan bahawa demokrasi pada hari ini tidak Islamik, kerana dalam demokrasi yang majoriti itu adalah tidak semestinya benar, maka persoalan yang kedua kita kena bangkitkan, apakah minoriti itu semestinya benar? Maka sekali lagi ia adalah satu persoalan yang menuntut pada kita berfikir. Cuma yang lebih penting pada hemat saya yang terbatas ini, demokrasi menyediakan ruang dakwah yang sangat luas kepada gerakan Islam dalam menjuarai cita-cita dan juga idea perjuangan Islam. Melalui demokrasi, kita boleh membawa agenda kita di tengah-tengah masyarakat, dalam sentral. Kita bukan bercakap dalam sudut-sudut yang terpencil dalam masyarakat. Atas nama demokrasi, kita boleh mengungkapkan berkaitan dengan ciri-ciri negara berkebajikan. Atas nama demokrasi, kita boleh mengungkapkan cita-cita Islam daripada sudut kanun jenayah syariah. Atas nama demokrasi, kita boleh bercakap berkaitan tawaran Islam kepada masyarakat umumnya, Muslim dan tidak Islamnya. Maka saya tutup dengan satu kesimpulan bahawa syura ataupun demokrasi yang ada pada hari ini kompatibel dengan semangat syura, tanpa menafikan bahawa ada beberapa perkara yang membezakan di antara syura dan demokrasi secara menyeluruh. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Ramadan. Ustaz telah tutup. Bagaimanapun rancangan kita masih belum berada di sesi penutupan lagi. Menutup postingan ini dengan persoalan yang dilontarkan, bukan saya yang bertanggungjawab untuk menjawabnya, tapi kita semua dituntut untuk berfikir pada persoalan yang ditimbulkan sebentar tadi. Saya membuat kesimpulan juga daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz, yang mana
mungkin dari sudut sistem dan model demokrasi itu sendiri bukan datangnya daripada Islam, Ustaz, tapi semangat, prinsip dan dasarnya telah menjadi budaya ataupun menjadi amalan dari sesirah yang telah tertulis, insya-Allah. Doktor, saya berbalik kepada persoalan berkenaan dengan Parti Islam itu sendiri yang menjadi kegemaran ataupun juga menjadi pandangan kepada pihak luar yang mengatakan PAS tidak cukup demokrasi, ya, PAS agak undemokratik kerana sistem pemilihan parti itu sendiri tidak melambangkan semangat demokrasi yang dipegang oleh Parti Islam. Yang kita maklum, PAS pemilihan parti adalah berdasarkan sistem perwakilan, ya, bukan undi dari setiap ahli, berbanding dengan rakan Pakatan kita, Parti Keadilan, juga seluruh kita Barisan Nasional juga telah menjalankan proses pemilihan undi setiap ahli. Di apa pandangan doktor atas statement ini? Terima kasih Puan Musi. Seperti yang saya sebut awal tadi, demokrasi ni ada peringkat dia, ya, dan dalam kita berorganisasi ni, kita ada apa yang kita panggil perkara-perkara yang kita telah persetujui dan dilembagakan. Memang wujud demokrasi itu kalau kita pada satu ketika besok, kalau ahli kita merasakan kami semua nak mengundi, maka perlu ada usul yang dibawa dalam muktamar yang perlu diperkenankan oleh muktamar. Sebab muktamar itu adalah mengikut perlembagaan kita adalah yang paling tertinggi dalam membuat dasar parti. Jadi cuma saya nak sebut di sini kata di segi perwakilan dan tidak semua orang dia pedang dua mata, ya, pedang dua mata. Demokrasi ni kita jangan over glorify, jangan kita terlampau taksub dengan demokrasi semuanya nak ambil undi suara, semuanya nak ambil ni begitu. Kita ada tempat-tempatnya, ya. Dalam sistem berorganisasi ni kita ada ketua, kita ada wakil, dan wakil ini juga dilantik di dalam mesyuarat. Jadi demokrasi yang berperingkat, dia tidak direct, ya, dan selalunya wakil ini membawa suara akar undi, ya, membawa suara akar undi. Tanpa saya nak menyebut mana-mana parti, ya, kita bayangkan dalam organisasi yang ada sekarang dengan keuangan yang agak terhad, kita nak buat satu pemilihan yang melibatkan semua ahli, ya, dan kita tidak ada had langsung siapa yang boleh bertanding dan sebagainya. Dan kita sudah lihat sahabat-sahabat kita ataupun rakan politik kita yang lain mengalami masalah, ya, kerana apa? Kerana bila ia terlampau terbuka, maka ia akan kadang-kadang akan timbul anarki, ya, akan timbul pula kacau bilau, di mana orang-orang yang tidak bergiat di dalam parti, dia hanya mendaftar sebagai ahli, ya, juga ada equal say di parti, ya. Jadi ini adalah pros and cons. We welcome, insyaAllah, mungkin dalam satu hari nanti besok, bila kita sudah boleh mendidik ahli kita dan syarat-syarat, saya rasa kita tak boleh free for all. Sebab nak jadi ahli senang, dia berapa ringgit je, ya. Di dalam zaman sekarang ini di mana semuanya dipolitikkan, saya boleh aja nak menjadi, ada orang menjadi ahli parti bukan atas prinsip dia menyokong parti, tetapi masuk tu ada tujuan yang lain, ya. Jadi bagi saya untuk masa sekarang, ya, dulu kira kita dah bagus ni, sebab kita baru saja ubah perlembagaan kita. Masa dulu kita hanya perwakilan dewan-dewan, lepas dewan-dewan di peringkat negeri, ya, kawasan-kawasan dia. Tetapi sekarang ni pemuda, ulama dan juga muslimat, perwakilannya datang daripada kawasan, kita kalau kita pergi terlalu laju, orang kata kita akan menghadapi pencabaran yang lebih hebat, dan kita lepas tu jadi macam memadamkan api je lah, dan kerja kita banyak yang tergendala oleh kerana asyik padam api sana dan sini, ya. Saya bukan anti demokrasi, tidak, tetapi bagi saya kena pada tempatnya. Kita kena adil kepada penggiat-penggiat, petugas-petugas, amilin, orang yang
yang mendokongi parti yang memang orang kata menjunjung semua gerak kerja parti, yang mereka inilah yang kita pandang layak untuk mewakili akal umbi. Kalau kita kata kita buka semua seperti one vote one ini, maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh parti-parti lain juga, pening kepala tu. Wallahualam. Jadi saya kira bukanlah prinsip ataupun semangat demokrasi itu ditolak oleh PAS, tidak. Sedangkan saya kira yang dilaksanakan di pihak PAS adalah representative demokrasi, bukan direct demokrasi. Masih lagi dalam kerangka demokrasi, cuma memilih representative demokrasi rather than direct demokrasi. Kalau saya boleh tambah sikit di sini tentang demokrasi. Pertama, kita nak tanya organisasi atau negara, dia amal demokrasi tak? Paling leceh, paling apa orang kata paling rendah faktor ataupun standard yang kita guna adalah ada pemilihan secara telus ke tidak. Itu adalah kalau ada negara ada pemilihan, dia kira dia sudah mengamalkan demokrasi. Namun selepas itu kita nak ukur sesebuah organisasi ataupun sebuah negara itu how demokratik, berapa demokrasi kita ni, betapa sehingga ke mana. Jadi itu terpulang kepada kemana, sejauh mana, terpulang sebab orang yang menjadi ahli itu yang akan menentukan. Terima kasih Doktor. Ustaz, adakah satu indeks untuk mengukur how demokratik sesuatu negara itu ataupun suatu organisasi itu, dan bagaimana Ustaz melihat sebenarnya relevan demokrasi itu dilaksanakan atau praktisnya dalam parti Islam atau jemaah Islam? Sementara di dalam jemaah Islam itu terdapat satu notion ataupun konsep yang kita katakan sebagai wala. Jadi mohon penjelasan dan kuasaan daripada Ustaz. Ada dua soalan saya kira dalam perkara yang ditujukan pada saya. Pertama, adakah kita mempunyai satu indeks secara keseluruhannya untuk mengukur sama ada negara ini ataupun negeri ini adalah negeri yang advance daripada sudut demokrasinya ataupun negeri ini adalah negeri yang less demokratik. Saya mungkin saya tak boleh memberikan jawapan bahawa ini adalah satu indeks boleh jadi yardstick untuk determine sama ada negeri ataupun negara ini adalah negara yang demokratik ataupun negara yang less demokratik. Tetapi kita mempunyai beberapa petunjuk, contohnya petunjuk kebebasan akhbar sebagai contoh, sebagai salah satu daripada gambaran yang menunjukkan sama ada negeri ataupun negara tersebut adalah negara yang betul-betul praktis demokrasi dalam erti kata ataupun dalam acuan yang dituntut. Begitu juga berkaitan dengan indeks yang menunjukkan bagaimana kebebasan rakyat untuk berhimpun dan sebagainya. Ada beberapa watchdog yang mengeluarkan indeks-indeks seperti ini, yang mana indeks seperti ini sekiranya kita lihat ia boleh menjadi salah satu daripada indikator dalam menentukan sama ada negeri ini ataupun negara tersebut praktis demokrasi dalam apa yang sepatutnya diamalkan ataupun tidak. Tetapi saya tak fikir bahawa kita ada satu indeks. Mungkin Dr. Siti Mariam boleh membetulkan saya kalau saya tersilap. Kita ada single index yang menyatakan bahawa ini adalah level of demokrasi yang ada dalam negara-negara. Saya tak begitu pasti sama ada ataupun tidak indeks yang seperti itu. Baik, persoalan yang kedua adalah at one hand kita kata dalam PAS juga to certain extent ataupun kita embrace demokrasi. Kita menerima demokrasi tersebut kerana again kita mengatakan bahawa demokrasi daripada sudut intibatinya juga tidak secara mutlak berbeza dengan konsep syura. Dan kita sekali lagi menegaskan bahawa pada ketika Islam mempertegaskan semangat syura, ketika Nabi SAW mempertegaskan tentang syura, daripada sudut model dan juga pengalaman operasinya berbeza. Dan Islam ataupun Al-Quranul Karim serta hadis Nabi SAW tidak ditermin secara mutlak bahawa ini sahajalah model demokrasi. Selain daripada model operasi ataupun
perlaksanaan syura itu, maka yang lain itu tak dianggap sebagai syura. Ya. Jadi kalau kita lihat, at one hand kita mengatakan bahawa di dalam PAS Parti Islam Malaysia kita praktis syura. Ya. Dan kita juga dalam bahasa umum kita mengatakan bahawa kita embrace demokrasi dalam bahasa yang umum. Kita nak cakap dengan orang, kita tak boleh cakap semuanya dengan bahasa-bahasa dalam kita. Ya, bab fiqah apa semua fiqah. Jadi orang-orang luar ni kata apa benda dia orang ni cakap ni, you kata you nak pergi ke central stage, tapi istilah-istilah yang you pakai semuanya eksklusif. You saja yang faham, you saja yang boleh pakai, orang lain tak faham, orang lain pun tak tahu apa maksud ataupun konteks yang kamu nak tujukan. Jadi kalau kita boleh sebut bahawa kita demokrasi, tetapi pada masa yang sama sebagaimana diajukan bahawa kita juga terikat dengan salah satu daripada disiplin utama di dalam parti ataupun di dalam jamaah ini, iaitu apa yang kita sebutkan sebagai wala, ya, ketaatan kepada pemimpin. Pada saya ini adalah dua perkara yang boleh bergerak seiring. Pada saya, ketika PAS mengatakan bahawa PAS praktis syura, PAS juga mengatakan bahawa salah satu daripada rahsia mengapa PAS teguh dan utuh sehingga pada hari ini adalah disiplin yang disebutkan sebagai ketaatan ataupun wala kepada keputusan yang telah diputuskan secara syura oleh parti, dikeluarkan oleh pimpinan itu, diterima, didukung, dan kita perjuangkan sama-sama keputusan ataupun prinsip tersebut di dalam gerak kerja dan amalan-amalan seterusnya. Ya, cuma saya rasakan bahawa kita perlu letak, ya, secara jelas di mana letak duduknya syura, di mana letaknya duduknya wala. Kalau kita tak letak secara betul-betul, kita nampak seolah-olah ada konflik di antara kedua-dua perkara ini. Ya, dan saya melihat antara perkara yang kita boleh lihat secara yang jelas adalah pre and post event. Ya, pre-event yang saya maksudkan sebelum kita nak buat satu keputusan, sebelum daripada kita nak buat suatu decision, apatah lagi decision tersebut, keputusan tersebut mempunyai baik buruk yang sangat signifikan terhadap perjuangan dakwah dan perjuangan Islam yang didukung oleh parti kita. Maka di sini mau ataupun tidak, kita mesti melaksanakan sebaik mungkin roh dan juga amalan syura ataupun demokrasi yang kita sebutkan. Ya, bahkan, ya, setiap peringkat, ya, daripada peringkat cawangan sebagai entiti yang paling kecil naik pada peringkat kawasan. Cuma kita kat muktamar ni kita tak buka sampai ke peringkat cawangan. Satu masalahnya kita nak cari premis muktamar. Kalau kita tak buka cawangan, ya, kalau kawasan ni pun tak silap saya ada 174. Ya, kalau setengah-setengah kawasan tu macam kawasan Baling sebagai contoh, saya ingat cawangan dia tu boleh cecah, ya, 100 kalau saya tak silap saya. Ya. Jadi orang kata apa? Maknanya daripada setiap peringkat, bermula daripada kawasan, negeri sehinggalah peringkat pusat, entitled untuk berikan pandangan, dan kita menyediakan platform untuk perkara tersebut dilaksanakan. Dan antara platform yang utama adalah melalui muktamar tahunan, yang mana setiap kawasan boleh memberikan pandangan, usul dan sebagainya untuk kita bahas, untuk kita terima. Dan selain daripada itu, kita mempunyai platform yang kita sebutkan sebagai mesyuarat, ya, di peringkat negeri, mesyuarat di peringkat pusat, yang mana ini adalah forum ataupun institusi yang telah sedia ada di dalam parti sebagai suatu platform untuk kita nak exercise apa yang kita sebutkan sebagai prinsip dan juga amalan syura, ataupun yang boleh juga kita sebutkan secara umumnya sebagai amalan demokrasi. Ya, tetapi kita kena embrace demokrasi dalam mesyuarat adalah perkara yang biasa. Kalau masing-masing berkeras dengan pandangan masing-masing, usaha sehabis baik untuk convince sidang mesyuarat tentang apa yang beliau perjuangkan ataupun apa yang beliau yakini sebagai perkara yang baik dan benar untuk parti. Ya, jangan kita ambil perkara ini out of context. Ya, saya biasa di dalam sektor korporat, apabila kami berdebat sebagai contoh, ya, apabila kita nak buat strategic planning for next 5 years, kalau kita tengok itu seolah-olah macam kita ini sememangnya dah tak boleh lagi nak bersama dengan rakan kita tadi.
tetapi kita berdebat untuk mendapat keputusan yang terbaik. Dan itu antara simptom-simptom yang sihat, bahawa sebuah management council itu benar-benar efektif untuk melakukan ataupun mengunjurkan sesuatu yang terbaik untuk organisasi. Kita pun bimbang kalau kita masuk dalam mesyuarat, sebut A setuju, sebut B, tak sebut B lagi setuju, siapa? Kalau kita ada perkara yang begini juga, ini adalah salah satu daripada simptom menunjukkan bahawa jemaah kita berada dalam situasi yang tidak sihat. Ya, tetapi kita kena faham, kita perlu pada kematangan untuk praktis demokrasi, untuk praktis syura. Kita memerlukan kepada kematangan, kita perlu pada pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar. Dan ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, bagaimana dalam kisah tawanan berlaku perdebatan di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bersama dengan Rasulullah SAW. Dan akhirnya kalau ikut majoriti Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar punya pandangan diterima, sehinggalah Allah turunkan ayat membenarkan apa yang diucap ataupun apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar. Tetapi jiwa besar Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan yang terbaik kepada Islam. Ya, begitu juga dalam semangat syura, bagaimana Nabi SAW begitu terbuka. Nabi SAW bersifat reseptif kepada idea-idea baru, walaupun idea itu bukanlah muncul daripada kalangan kita ataupun daripada lubuk kita. Sebagai contohnya, berhadapan dengan golongan tentera bersekutu daripada Mekah, berhadapan dengan golongan Yahudi yang belok daripada Nabi SAW, Nabi terima pandangan Salman Al-Farisi yang mencadangkan jangan kita keluar daripada Madinah, kita berkubu daripada Madinah. Cuma amalan kami, kata Salman Al-Farisi, pada zaman kami jahiliah dulu, kami akan membina khandaq, kami akan membina parit. Dan memang ini bukan amalan orang Arab, ini bukan amalan Nabi SAW. Nabi tak terus cantas apa yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi ini anti-Islamik, mana ambil idea mana ni. Nabi tak sebut begitu. Nabi begitu reseptif. Tetapi ia semuanya diputuskan melalui semangat syura ataupun semangat demokrasi. Maka apabila kita buat satu keputusan, maka di situlah datangnya taat dan wala yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan saya fikir begini, saya apabila bercakap tentang soal wala, tentang soal ketaatan, pada saya ia adalah suatu yang sangat common sense. Ia bukanlah suatu perkara yang terlampau eksklusif kepada sebuah gerakan Islam apabila kita bercakap tentang soal wala dan ketaatan. Saya masih ingat the day one bila saya sign up saya punya offer letter saya. Ya, salah satu daripada declaration saya adalah saya mesti jaga perkara yang confidential untuk company saya. Saya mesti subject diri saya terhadap keputusan yang dibuat oleh management, dan saya mesti beri komitmen yang terbaik untuk laksanakan apa yang telah diputuskan oleh pihak syarikat. Cuma kita tak sebut di sini borang wala atau borang taat lah. Ya, tetapi pada saya ia bukanlah sesuatu yang terlampau abnormal dalam konteks sekarang ni. Kita faham perkara tersebut. Cuma saya secara realitinya melihat bahawa memang ada banyak perkara yang boleh kita tambah baik. Yang pertamanya tentang how we practice syura dalam konteks amalan organisasi kita. Yang barangkali ada beberapa kelemahan di situ, dan menyebabkan apabila amalan itu masih belum mantap sehingga wujud pertikaian terhadap amalan tersebut, yang menyebabkan rentetan daripada itu timbullah banyak masalah. Dan yang keduanya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira ada antara perkara yang penting juga pada saya dalam isu wala dan sebagainya adalah isu komunikasi. How you communicate, bagaimana kamu berkomunikasi, khususnya apabila ada dissenting views, ada pandangan-pandangan yang tidak selari. Bagaimana pandangan tidak selari itu disalurkan, bagaimana pandangan yang tidak selari itu dibangkitkan. Kerana kalau kita membaca di dalam teori sesebuah organisasi, antara data yang dikemukakan, sebenarnya 60 ke 80% dalam masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi bukan berkaitan dengan mission dan vision company tersebut. Bukanlah berkaitan kerana banyaknya school of thought dalam company tersebut.
tetapi masalah utamanya adalah masalah komunikasi. Sama ada komunikasi atas ke bawah, begitu juga komunikasi daripada bawah ke atas dalam menyampaikan pandangan, dalam menyampaikan perspektif. Dan ini semuanya tidak didepani sebaik mungkin, tapi kita menggunakan excuse-excuse yang berbeza, ya, dan keadaan menjadi lebih rumit yang tidak sepatutnya kita sampai ke peringkat tersebut. Ini pandangan saya. Terima kasih kepada Ustaz Maulana Fitri. Amirah mengupas membuka ruang kepada para hadirin yang berada di sini, juga kita berinteraksi dengan hadirin yang berada di rumah untuk mengemukakan soalan kepada ahli panel yang ada pada hari ini. Jadi saya buka ruang kepada semua. Okay, soalan kembali apa kita menyebut tentang demokrasi dari sudut politik, kita tak dapat lari daripada demokrasi, iaitu memasuki pelarian dari sudut politik. Jadi dalam konteks sekarang ni, iaitu isu yang paling hangat bicara iaitu pihak militer. Sebagai seorang ahli, seorang Muslim daripada seorang parti Islam, bagaimana sepatutnya saya merespon atau bereaksi kepada contohnya memantirkan terhadap siasi atas dasar demokrasi, iaitu spesifiklah mengenai calon wanita muslimah tidak bertidung. Jadi saya nak mendapat Ustaz. Terima kasih. Okey, mungkin kita ambil lagi satu soalan daripada yang ada di studio ataupun ada yang bersama-sama kita di media sosial. Saya ambil daripada inbox Amirah Fan Club, ya. Persoalan, apakah perbezaan? Dia tidak menyatakan kepada mana-mana panel, terbuka soalannya. Baik, apakah perbezaan pendekatan yang diambil oleh parti Islam di Mesir dan Tunisia, yang mana kita dimaklumkan parti Islam di Tunisia telah berjaya membentangkan perlembagaan yang dibina, dirangka atas semangat demokrasi Islam, dan berbanding dengan di Mesir yang mana parti bawah mantan Presiden Morsi gagal untuk membentangkan, dan dilihat kegagalan itu hasilnya sekarang. Itu lebih kuranglah ayatnya, saya cuma bacakan. Okey, saya buka persoalan, kedua-dua persoalan untuk dijawab oleh kedua-dua panel. Mungkin boleh dimulakan dengan doktor atau Ustaz. Doktor untuk respon. Soalan hangat panas. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak sebut satu perkara yang selalu menjadi punca pertikaian ataupun perbalahan pendapat dalam parti kita ini, bab wala, kemudian sifar dan sebagainya. Saya lihat kadang-kadang oleh kerana atas apa sebab saja berlaku perbezaan pendapat itu, kita kadang-kadang ada, kita tadi dah melalui proses syura, perbincangan. Tetapi oleh kerana etika kita tak mantap, kerana orang tidak menerima pandangan kita ataupun keputusan yang diambil itu tidak selari dengan pendapat kita ataupun guru kita atau tok guru kita, ya, mentor kita dan sebagainya, maka kita akan terus mencanangkan bahawa keputusan yang diambil ini tidak selari dengan perjuangan PAS, ya. Jadi inilah kadang-kadang saya lihat bila kita maju di dalam siasah Islam, tapi ilmu kita tak meningkat, ilmu siasah kita tak meningkat. Ini kita dapat lihat dalam PAS ni beberapa kali. Apabila parti membuat keputusan, misalnya tahalus siasi, ya, dengan semangat 46, parti berpecah. Dulu dengan barisan alternatif, parti berpecah. Dalam hal-hal dalam pilihan raya kecil ini juga, parti ada orang yang akan meninggal parti ataupun mufarakah. Kerana kata dia sudah tidak lagi memperjuangkan dasar Islam. Kegagalan untuk kita membezakan dasar dengan pendekatan ini adalah serius. Ya, ini yang saya lihat
Itu sebabnya bila saya jumpa persoalan-persoalan, saya selalu bertanya, adakah ini dasar perjuangan ataukah adakah ini pendekatan atau strategi perjuangan kita? Perjuangan kita Islam, ya, adakah apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil ini melanggar syariat ataupun ia hanya perbezaan pendapat? Jadi inilah semua makna turun kepada pilihan raya kecil, ya, Teluk Intan. Bukan saja berlaku pilihan raya kecil Teluk Intan, juga berlaku dalam pilihan raya kecil Kajang, juga berlaku dalam pilihan raya masa dulu kita meletak di Terengganu, baru-baru kita letak calon wanita dalam pilihan raya umum ke-13. Perkara ini timbul balik, ya, maknanya bila ahli itu segelintir ahli yang tidak dapat menerima keputusan syura maknanya bermesyuarat, bukan majlis syura. Majlis syura itu memang dah satu tahap membuat orang kata membuat polisi. Tapi di peringkat eksekutif, peringkat jawatan kuasa PAS pusat, kita mentadbir parti, ya, kita execute, kita melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh parti, maka timbul suara-suara yang mengatakan bahawa ini bertentangan dengan perjuangan Islam. Bila kita tak faham apa itu dasar, maka kita akan jatuh dalam perangkap seperti ini. Nah, yang sebut tadi, kita seorang wanita Islam yang tidak menutup aurat, kita bertahaluf dengan parti dia. Kita bertahaluf dengan parti dia yang kita tahu selama ini tidak mendukung Islam. Dia panggil Democratic Action Party. Maknanya dia pegang demokrasi yang dibawa oleh Barat. Itu acuan dia. Kita bertahaluf dalam perkara-perkara yang kita dapat bersama, ya, dan perkara yang tak bersama itu sedikit saja. Yang kita rasa dengan masa, insya-Allah, dengan penjelasan mereka dapat walaupun kalau mereka tak terima pun mereka tidak menentang keras. Jadi sekarang prinsip kita berparti, apabila kita meletakkan bahawa ini adalah kerusi sesuatu parti, maka dia bebas memilih calonnya, ya, kecuali lah kalau calon itu apa orang kata terlampau terus keluar daripada orang kata garis syariat, condemn Islam, condemn hudud, condemn semua itu, ya, dia tidak condemn. Apa yang dia katakan adalah bahawa saya mengundi mengikut ketetapan parti sebab dia duduk dalam parti itu, dan kemudian dia tidak menutup aurat. Adakah fenomena menutup aurat ini satu fenomena yang orang kata dalam Malaysia ini orang semua tutup, dia seorang tak tutup? Malahan yang menutup aurat ini hanya sebahagian sahaja daripada muslimat atau wanita Islam. Ramai lagi wanita Islam yang tidak menutup aurat, ya. Jadi dia belum lagi masuk di dalam orang kata dia tolak rukun iman ni, ya, dia tidak mampu lagi untuk melaksanakannya. Kalau kita mengambil itu sebagai satu kriteria untuk mengiktiraf seseorang itu sebagai layak tak layak, maka besok ni orang lelaki tak boleh kahwin dengan wanita yang tak menutup aurat, akan jatuh kepada perkara-perkara yang lebih besar, lebih dalam kehidupan kita sehari. Jadi itu yang kita nak tanya ini ialah, faham ke tidak dasar perjuangan parti, ya? Lepas tu bila kita kata dasar perjuangan parti yang kita lebih besar ini, ada benda-benda yang kita tak boleh laksanakan lagi. Adakah kita menolak ataupun kita tak mampu lagi? Kalau kita menolak, katalah kalau kata PAS sekarang menolak hudud misalnya, kita dah keluar. Tapi kita tidak menolak, kita tak mampu lagi oleh kerana ada sekatan-sekatan yang perlu kita lalui. Jadi saya harap pesan saya kepada ahli dan pendukung, apabila timbul sesuatu kontroversi, tanya diri sendiri, adakah ini dasar parti, adakah ini dasar Islam? Sebab dasar parti kita adalah Islam. Okey, adakah kita sekarang ini melakukan sesuatu yang tidak syar'i, keluar daripada syariat Islam? Ataupun adakah ini satu pendekatan, strategi, ya, yang terbaik buat masa kini, ya? Dan tidaklah orang kata kita jatuh dalam baru kita beri. Dan nasihat saya kepada semua, kita orang kata situasi negara kita amat berlainan daripada situasi negara-negara lain, ya. Jadi iklim politik kita, suasana politik kita, cabaran politik kita amat berlainan sekali,
ya, daripada negara-negara. Jadi kita tidak boleh pukul rata semua. Harakat Islam mesti bertindak sama. Ya, kita dah cakap kata Islam tu dia sesuai dengan waqiah dan juga dua perkataan waqiah dan uruf. Ya, waqiah dan uruf. Jadi waqiah dan uruf kita bagaimana? Ya. Saya ingat yang itu je saya jawab lagi satu tu kembali Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, kita terus pada Ustaz untuk jawab persoalan yang dikemukakan. Saya setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Siti Mariam sebentar tadi berhubung dengan perspektif kita dalam konteks calon yang diletakkan oleh rakan ta'aluf kita dalam pilihan raya Parlimen Teluk Intan yang sekarang ini kita sedang hadapi. Dan saya rasa kita terutamanya kita bercakap dalam konteks kita di kalangan kita dalam kelompok golongan Islamis, aktivis dan juga pendukung gerakan Islam. Saya rasa satu lagi perspektif yang kita nak lihat di sini selain daripada kita melihat dalam konteks tahaluk politik kita dengan DAP, dan sebelum daripada kita nak berbincang tentang soal muwazanat, kita nak timbang tara, adakah kita nak letak isu tudung dia itu lebih utama sehingga kita memberikan kemenangan kepada golongan yang menentang kita ataupun golongan yang sememangnya tak boleh buat islah dalam konteks politik negara kita. Sebelum pada kita pergi muwazanat, saya juga suka untuk menyinggung berkaitan dengan bagaimana kita nak melihat apa yang kita hadapi daripada sudut dhamir ataupun hati nurani seorang dai. Yang saya suka untuk melihat daripada perspektif tu. Of course, kalau kita wearing our orang kata magistrate punya hat, kita ada tendency to say that this is right, this is wrong. Tetapi kalau kita melihat bahawa sesiapa sahaja yang kita hadapi, baik daripada rakan yang bersama-sama dengan kita dalam Pakatan Rakyat ataupun yang kita hadapi daripada pihak oposisi politik kita, hatta kepada masyarakat umumnya, pengundi yang merupakan target market kita, kalau kita lihat daripada perspektif dai, pada saya kita tak akan bangkitkan isu ini secara yang orang kata melerik-lerik sampai tak berkesudahan, sebab kita bawa hat sebagai seorang dai dan kita lihat dalam banyak aspek dia sudah Islam, daripada sudut kebencian yang terhadap ketirisan yang berlaku, daripada sudut kebenciannya ataupun iltizamnya untuk melakukan islah dalam konteks politik dan juga pentadbiran negara. Kita jangan discount bahawa itu tidak Islam, itu adalah iltizam Islam. Cuma tinggal lagi kita juga tidak mengatakan bahawa apa yang berlaku daripada sudut penampilan zahir dia itu is okey. Kita tak kata okey, tapi kita mengatakan bahawa selain daripada asas ta'alluq sebagaimana yang dibicarakan oleh Dr. Siti Mariam sebentar tadi, inilah ruang untuk kita melakukan dakwah. Dan salah satu daripada kecantikan, the beauty of democracy, ia membuka ruangan dakwah tanpa sempadan pada kita. Sama ada daripada sudut kita nak membawa agenda kita untuk penerangan kepada massa secara perdana, secara terbuka, secara yang meluas. Begitu juga daripada sudut kita approach dan kita pelan-pelan tarik dia dan sebagainya, supaya dia boleh menjadi orang kata seorang yang multazimah sebagaimana yang sahabat-sahabat yang berada di sini. Dan yang kedua ni saya merasakan yang paling penting adalah bagaimana kita nak timbang tara antara perkara yang kita nampak tak berapa sempurna daripada sudut penampilan zahir dia dan juga kepentingan kita nak mengekalkan kerusi tersebut tak jatuh kepada parti yang baru sahaja hantar surat pada kita memo bantah hudud. Kita baru sahaja menerima ataupun diugut untuk buat orang kata human punya orang kata benteng dekat parlimen. Tak pernah kita lakukan hudud. This is very undemocratic. Adalah suatu bentuk penafian yang melampau terhadap hak demokrasi yang dimiliki oleh PAS dalam nak bawa cita-cita Islam kita. Kawan-kawan kita dalam DAP tak buat sampai ke tahap itu pun. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, of course kita nak lihat yang mana satu yang lesser evil. Kita bukan kata semua cantik perfect, tidak. Dan kita kena letak asasnya, perspektifnya bagaimana kita lihat di sini. Ia adalah calon yang ditampilkan oleh rakan ta'aluf kita. Dan itu adalah di luar daripada bidang kuasa kita. Kita nak tentu siapa yang dia pakai ataupun siapa yang dia letak.
Ya, tetapi asasnya kita bertahaluf dengan rakan-rakan daripada DAP dan PKR untuk bawa agenda Islam yang mempunyai kesan menyeluruh kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita akhirnya kehilangan bigger picture ini dan kita hanya melihat pada isu mikro, sekali lagi saya kata kita bukan discount isu tersebut, tapi kalau kita bawa jiwa da'i kita akan rasa lapang, kita akan nampak ruang dakwah pada kita. Ini Allah nak bagi pahala untuk kita buat dakwah. Ya. Jadi saya rasa perkara itu adalah perkara yang adalah satu opportunity, selain daripada kita rasa banyak lagi perkara yang baik, perkara yang Islamik yang dibawa oleh rakan kita dan calon kita dalam konteks pilihan raya yang kita hadapi sekarang. Yang keduanya, saya rasa again dalam konteks pelaksanaan syariah, kalau saya faham apa soalan yang ditujukan melalui media sosial sebentar tadi, ya, bagaimana kita lihat ada perbezaan daripada sudut tajribah ataupun pengalaman gerakan Islam di Tunisia dan tajribah gerakan Islam di Mesir. Saya mengatakan begini, dan Dr. Siti Mariah tadi juga ada menyebutkan bahawa dalam konteks event pengoperasian gerakan Islam dalam konteks demokrasi kita tidak ada satu apa yang kita sebutkan sebagai free size yang fit for all. Yang kita tak ada satu baju, semua orang boleh pakai baju yang sama. Kita tak ada satu template. Dakwah ni kita tak ada template dalam dakwah. Kita tidak ada template daripada sudut gerak kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kerana walaupun dasar kita sama, dasar gerakan Islam satu dunia sama, tetapi daripada sudut pelaksanaan, pendekatannya, strateginya jauh berbeza. Dan apabila kita mengatakan bahawa perlembagaan sekular itu apa maksudnya? Kalau semata-mata kita mengatakan bahawa pelaksanaan ataupun perlembagaan itu adalah perlembagaan sekular kerana tidak memasukkan secara verbatim kenyataan bahawa kita nak laksana undang-undang Islam, dan semata-mata itu kita mengatakan bahawa undang-undang itu adalah undang-undang sekular dan sebagainya, pada saya tidak bijak. Kerana kita kena melihat beberapa aspek. Bagaimana konteks Mesir yang barangkali berbeza dalam konteks kita pada hari ini. Begitu juga rakan-rakan kita di Turki sebagai contoh berhadapan dengan tajribah ataupun pengalaman politik, realiti masyarakat yang jauh berbeza dengan kita. Walaupun daripada sudut kadar Muslimnya jauh lebih tinggi daripada sudut kadar Muslim yang ada di negara kita, tetapi wakilnya berbeza. Sebab itu salah satu daripada perkara yang penting bagi kita di kalangan para pendukung Islam ini, selain daripada kebijaksanaan, selain daripada kematangan ini, kita juga perlu kepada satu sifat disebut sebagai empathy. Kita empathize. Apa yang berlaku di Mesir tak sama dengan konteks yang berlaku di negara kita. Mereka baru sahaja merdeka, quote in quote, daripada kongkongan jeneral-jeneral tentera mereka, dan mereka baru nak belajar apa yang disebutkan sebagai kebebasan. Yang sekarang ini juga mereka terkial-kial untuk define apa makna kebebasan. Adakah kebebasan itu setiap benda semua sekali kena dapat referendum daripada masyarakat baru dinamakan demokrasi tulen ataupun demokrasi yang sebenar? Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana kita nak empathize, sebab realitinya berbeza. Dan kalau kita melihat dalam pengalaman gerakan Islam yang panjang, ada gerakan Islam yang memang menyebutkan bahawa fokus kita pada hari ini adalah bagaimana kita nak basmi rasuah, bagaimana kita nak basmi salah guna kuasa, bagaimana kita nak basmi salah urus takbir yang berlaku dalam negara kita ataupun dalam konteks perjuangan mereka lebih jauh ke depan, dan mereka tak bangkitkan berkaitan dengan barangkali isu-isu yang sensitif. Kerana pada mereka, bagaimana kita nak kedepankan common goods dan bagaimana kita nak kebelakangkan sedikit isu-isu yang kontroversial, kerana realiti yang kita hadapi memerlukan kepada kebijaksanaan kita kedepankan perkara yang kita boleh pergi. Perkara yang kita anggap duri yang menyebabkan lambat perjalanan kita sedikit itu, barangkali kita gerakkan dengan aspek dakwah, dengan agenda dakwah, daripada kita menggerakkan agenda itu sebagai satu agenda yang kita nak aktakan dan sebagainya. Sekali lagi saya sebutkan bahawa ini adalah terpulang kepada kebijaksanaan kita dalam membaca realiti, empati yang kita ada untuk memahami wakil ataupun konteks perjuangan yang berbeza, realiti politik yang berbeza. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Allah.
Amirah Mengupas mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini yang telah mengupas tajuk demokrasi, prinsip, sejarah dan penerimaan Islam terhadapnya yang cukup baik, dan saya kira satu perbincangan yang segar dan insyaAllah akan kita teruskan pada sesi yang akan datang. Saya suka untuk menutup Amirah Mengupas pada petang ini dengan satu ayat firman Allah yang bermaksud, dan Musa berdoa, wahai Tuhan kami, Engkau berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya perhiasan dan harta benda dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu, agama yang benar. Wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka dan tutupkan hati-hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman sehinggalah mereka melihat azab yang pedih. Allah berkata, sesungguhnya doa kamu berdua sudah diperkenankan, maka kamu hendaklah konsisten dan jangan sekali-kali mengikut jalan mereka yang tidak mengerti. Di ayat ini Allah mengingatkan rasanya untuk beramalkan dua perkara. Yang pertama, konsisten dalam setiap gerak kerja kita dengan kaedah dan cara yang betul. Dan yang kedua, dari sudut sentiasa memperbarui, menambah ilmu supaya kefahaman yang kita ada dapat kita terjemahkan, dapat kita sesuaikan dengan peredaran dan perubahan zaman dan masa kita pada hari ini, insyaAllah. Justru pada hari ini Amirah Mengupas sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang berada bersama-sama kami di sini pada hari ini, juga para pendengar dan penonton di channel Amirah PAS YouTube yang juga berinteraksi tidak putus dengan kita di Amirah Fan Club, juga di Twitter Amirah Malaysia. Dan insyaAllah kita akan bersiaran lagi selepas ini. Semoga bertemu kembali di Amirah Mengupas siri kedua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.